Kita dalam memahamkan sifat iftiqar yang ke-4. Baik, kita tengok muka surat yang penghabisan ni. Saya ulang sekali lagi, apa arti Tuhan? Artinya, yang katakan Tuhan itu yang wajib disembah ialah yang wajib ditaati. Ini masalah perkataan Tuhan pun jadi perbalahan, jadi perbincangan, jadi banyak orang tak faham. Itu sebab bila kata la ilaha illallah tu kita dah belajar. Saya masih ingat lagi di Masjid Aqsa kat dalam bilik ada apa kata orang blackboard tu alif lam ha. Kita ambil kat situ. Ilaha tu itu maknanya Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ilaha tu ilaha ke ilahi ke ilahu ke tak kira, alif lam ha, Tuhan yang bersifat ketuhanan, Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi orang tak faham, dia kata yang dikatakan tak ada Tuhan tu yang disembah orang kafir semua bukan Tuhan. Sekarang kita tanya dengan dia, yang disembah orang kafir mana satu yang dinamakan Tuhan? Faham tak? Yang disembah oleh orang kafir atau menyembah selain dari Allah, mana satu yang dipanggil Tuhan? Faham tak soalannya? Ya, mana satu dinamakan Tuhan? Tak ada kan? Tak ada kan? Batu, kayu, cross, berhala, api, pun semua apa? Matahari, semua ada nama. Mana ada nama Tuhan? Tak ada. Tapi dalam kalimah ini betul-betul Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar itu yang ditolak. Perlu ambil perhatian. Jadi tak ada dalam dunia ni namanya Tuhan. Yang mengatakan batu tu Tuhan itu adalah yang sembah dia, yang buta mata, kepala dia pun buta, mata hati pun buta, matahari dia kata Tuhan. Siap. Itu Nabi Ibrahim dalam peristiwa dalam Quran Allah beritahu Nabi Ibrahim pula tengok bintang. Dia kata ni Tuhan aku. Kali dia tengok bulan lagi besar. Tak. Ini Tuhan aku. Lebih besar dari semalam aku lihat. Bulan besar. Kali bila siang dia cari mana Tuhan yang itu tak ada. Sekali tengok matahari, besar. Inilah Tuhan. Allah beritahu dalam Quran Nabi Ibrahim mula-mula nak mengenal Allah, nak mengenal yang namanya Allah, berapa-berapa juga. Apalagi macam kita, kalau kita tak dapat huraian, tak dapat keterangan, kita mengucap pun kita tak faham. Tu banyak orang kata yang kata la ilaha illallah tu tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu Tuhan yang disembah orang kafir, itu bukan Tuhan melainkan Allah. Salah. Tak ada nama Tuhan yang sebenar-benarnya, tak ada. Itu disembah orang kafir semua ada namanya. Jadi dalam kalimah tauhid ni tolak yang bersifat ketuhanan yang sebenarnya tak ada. Jadi bila Nabi Ibrahim tengok matahari, ini Tuhan aku. Kali bila malam, cari mana matahari? Aku tak suka barang hilang-hilang. Kenapa Tuhan boleh hilang-hilang? Terus Nabi Ibrahim kata, ini wajah wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu kata Nabi Ibrahim, aku serahkan diriku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Dah cari-cari tak jumpa, dia dah berserah kepada yang menjadikan langit dan bumi. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Hal keadaan itu hanif, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada tauhid, mengesahkan yang mencipta langit.
wa ma ana minal musyrikin. Hanifah musliman, cenderung aku kepada kebenaran, pada Islam, dan bukan aku orang yang menduakan itu. Percakapan Nabi Ibrahim itu dapat hidayah. Jadi kita pun dalam sembahyang disunatkan baca ni supaya kita juga dapat hidayah. Siapa itu? Tuhan pencipta alam. Siapa itu Tuhan pencipta alam? Kalau tak silap saya ada beri keterangan. Kalau tak silap lah, baru-baru ni ada ustaz yang sampaikan dengan saya. Ada ustaz, ni ustaz atas ustaz. Kalau bukan ustaz kita tak heran, dia jahil. Tapi bila ustaz kita pun rasa terkejut sikit. Yang dikatakan dalam Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan kamu, betul-betul Allah pada tangan. Wa yabqa wajhu tu, kekal wajah tu, betul-betul Allah ni ada wajah juga. Jadi kalau sudah Allah ada tangan, ada muka, ada badan lah. Kalau dah ada badan, semua apa dipanggil? Kita dah belajar berhenti, ambil uang. Ini makhluk. Tauhid kepada Allah, sekan Allah. Apa yang ada pada Allah tak boleh ada pada yang lain dari Allah. Makhluk. Ini sekarang. Jadi hamba Allah, ustaz cakap dengan saya macam mana saya katakan, dah kata laisa kamitslihi syai' dalam Quran juga. Allah tidak seumpama sesuatu. Itulah. Atau macam mana sekarang pendapat orang, Allah tu ada tangan. Jadi dalam Quran cakap tangan, betul-betul tangan. Wajah, betul-betul muka. Padahal kita takwilkan. Dalam Quran ni ada ayat yang mesti ditakwilkan. Takwil kata disandarkan dengan sesuatu. Tangan tu kuasa, wajah tu zat diri. Itu etikat ahli sunnah wal jamaah. Itu yang saya dah terangkan. Jangan salah mengucap. Adakah? Minggu lalu kan? Jadi ini semualah yang kita bimbang ni. Dalam semayang pakai niat. Dulu ada satu ilmu namanya ilmu bungkus. Ilmu bungkus. Ini semua ajaran sesat. Nanti awak tok guru tu taruhkan kain kapal, dia bungkusnya awak. Jom nantilah. Bila dah bungkus, tamat awak punya pelajaran ni, awak tak payah semayang. Saya dah kena bungkus. Sebab dia dah pakai ilmu bungkus. Jadi bila waktu semayang dia niat je lah. Pasal awak dah dikapankan. Dah habis kan? Tapi makan, nak. Kahwin, nak. Semayang, niat. Ya. Jadi tolonglah apa fatwa ini adinul aklu kata Nabi. Agama itu akal. Jangan senang-senang ambil apa fatwa-fatwa sekarang macam-macam awak. Saya kadang-kadang bawa tak dengar je. Sebab Allah kata ini orang yang belajar universiti belajar. Mengatakan kalau orang tu mengandung atau susukan anak bulan Ramadan, tak payah qada puasa. Tak payah puasa dan tak payah qada. Contoh Allah kata dengan saya, ustazah, saya tak nak belajar lagi masjid. Saya tak nak sebut mana masjid, tapi bukan daerah kita lain tempat. Saya tak nak belajar. Ustaz ni boleh cakap, kalau dah tinggal semayang tak payah qada. Dia cakap tak nak belajar, sebut ustaz dia tak. Saya pun lupakan nama ustaz tu, tu antara dia dengan Allah. Cuma kita nak beri keterangan. Awak dah tinggalkan, memang ada hadis Nabi, man nasiya solatan wal yusalli idza dzakaraha la kafaratan illa bidzalik. Ini hadis juga diulang, tapi dia urai lain. Barang siapa lupa semayang, man nasiya solatan wal yusalli idza dzakaraha, taklah dia semayang bila dia ingat. La kafaratan illa bidzalik. Tak ada pembayaran melainkan dengan demikian. Jadi dalam hadis ini mengatakan lupa mayang bila ingat. Jadi tak ada pembayaran. Jadi tak ada pembayaran ni, kafarah ni. Kalau awak sengaja tinggalkan, tak payah. Kalau awak lupa, awak semayang bila awak ingat. Tapi awak ingat, awak sibuk orang kahwin sana, orang kahwin sini, orang kahwin lain, tinggal zuhur.
tak payah kabar. Macam tu. Sekarang lupa bayar bila ingat. Sengaja tinggal, tak payah bayar. Macam ni kita sengajalah tinggal. Dah, awak dah semain subuh, lepas tu awak pergi kerja ke, pergi apa ke, Zohor datang buat bodoh, Asar datang buat bodoh, Maghrib lagi buat bodoh. Isyak malam, isyak dah. Habis ni semua tak payah bayar. Awak dah tinggal kan tak bayar. Kalau awak lupa kata Nabi tadi, bayar. Tak ada pembayaran melainkan kerana lupa. Jadi macam mana uraian? Uraian dia, orang tak ditinggalkan semayang, tapi kalau terlupa, taklah dia qada. Terlupa qada, sengaja tinggal tak mau qada. Macam ceritanya macam ni. Jadi ini semua tak logik banyak. Jangan dengar. Hamba Allah ni belajar satu masjid, macam ni, daerah sana lah barat. Anda mau Ustaz dia terang, tak payah qada. Saya tak nak belajar lah. Ustaz dia awak lah. Jadi subhanallah, itu jaga baik-baik lah. Fatwa-fatwa ni pertama sama macam masalahnya. Kalau satu orang itu otak dia dah mati, dah semua dah mati, cuma pergantungan hidupnya dengan isu oksigen. Doktor cakap kalau kita cabut, mana meninggal. Dia sebenarnya dah meninggal membantu oksigen. Tanya waris nak cabut tak? Jadi apa cara awak? Boleh, tapi awak mesti cari satu doktor di situ. Jadi begitu hukum makam ni, Ustaz ni cakap jangan dengar dulu, tanya lagi. Mau dua pandangan, betul tak betul? Tinggalkan semayang, tak payah qada. Tinggalkan puasa Ramadan kerana kerana mengandung, kerana susukan anak, tak payah qada. Enjoy lah macam ni. Inilah hukum Islam yang tak boleh ditinggalkan. Puasa setahun sekali, bukan hari-hari. Sebayang berwaktu, bukan terus-menerus. Itu yang kita dah belajar minggu lalu. Tauhid ini satu ilmu. Tauhid ini mesti ada pada kita setiap detik. Tapi ibadah tidak seberterusan. Tak ada ibadah yang disuruh kita berterusan. Musiman, haji setahun sekali, puasa setahun sekali, semayang itulah cuma 5 kali. Itu pun jarak dia jauh-jauh juga. Pertama, kalau awak sibuk, awak bolehlah semayang cara sibuk. Dah belajar belum cara sibuk? Tak dengar? Sudah. Ambil yang dua je, tayak awal ni semua tinggalkan. Cara sibuk lah. Kita jadi pengantin ke, atau kita jadi mak pengantin ke, tinggalkan semayang. Nabi beritahu kepada Anas bin Malik. Anas ni berkhidmat dengan Nabi, tolong Nabi, bantu Nabi. Nabi doakan Anas mempunyai harta yang banyak, anak yang banyak. Anak ni 100 orang. Dengan berkat iman 100 orang, dan dia dikatakan termasuk orang kaya. Tapi sebelum itu dia khidmat dengan Nabi, dia tolong bantu Nabi. Berkat itu, itu yang dikatakan berkat. Padahal mereka ni bukan yang kaya raya sahabat Nabi, tapi boleh menampung 100 orang anak. 100 orang. Tapi dalam sejarah tak bilang lama dia berapa. Tapi berapa pun paling banyak 4. Mana boleh 5? Tak seorang 25 lah. Ada. Dulu ada satu kiai ajar agama, dia pergi kerja ajar agama. Anak dia 21. Tu, anak dia 21. Subhanallah, macam mana tu dia boleh tampung anak dia 21 orang? Ini mungkinlah kalau orang lama kenal lah, baru baik bolehlah saya sebut. Nama
namanya Kiai Kasmi. Dia tinggal dekat Sedirit, Masjid Kasih. Anak 21 orang. Pencarian dia itulah dia ada agama. 21 dia beri. Ini anak satu, mak bapak 7. Bila agak sekarang agaknya pampers mahal. Semuanya mahal. Dulu agaknya semuanya murah. Saya anak 4. Anak yang pertama punya lampin ni sampai nombor 4. Tak pernah pakai pampers. Tak pernah. Agaknya dulu tak ada pampers kan. Kalau ada pun sayang buang-buang. Anak satu ni punya lampin kita yang warna putih tu, lambat seperti tahu, kau menimbul biar cuci, simpan. Tu anak nombor 2, tu anak nombor 4. Tak perlu modal. Beranak pun senang kat rumah. $50, RM50 kasih Pak Pindah. RM50. Jadi senang kan nak. Orang sekarang kasih bonus pun baby. Saya cakap, dapat bonus bodoh kau. Kalau aku lah, anak aja lah dapat bonus. Anak semua saya syur-syurkan kan. Dia kata senang dapat bonus. Dia punya belanja tu dengan susu, dengan pampers, dengan pelajaran sekarang. Budak umur 3 tahun, 4 tahun, 500 orang. Dia kata 350 iuran, 150 transport, 500 satu bulan. Ini satu kalau 2. Dia nak ganti bapak berapa? Itulah. Sampai mak bapak kerja pun tak cukup. Orang ni anak 21, bapak tak ada tetap gaji bulan. Pergi mengajar agama. Berkatlah. Jadi menghadap ke sana apa tadi? Inilah saya nak terangkan apa saya ada terbaca surat khabar. Pertanyaan apa arti Tuhan dan apa arti Allah. Jadi kita tak payah tanya, kita dah faham. Arti Tuhan yang dinamakan Tuhan, yang wajib disembah ialah yang wajib ditaati. Itu satu. Yang namanya Allah. Ada nama. Allah tu nama. Tuhan tu sifat ketuhanan yang ada pada Allah. Sebab kita tolak la ilaha tu tak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah, yang namanya Allah. Namanya Allah. Yang punya sifat ketuhanan. Kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Ini budak-budak sekarang sudah tanya. Kita ni belajar agama ikut keadaan masa. Orang dulu Allah ada. Jangan tanya kat mana aku sudah jadi kafir nanti. Dah ada sudah. Tapi sekarang budak-budak dah kerja, 3 tahun dah pergi sekolah. Dulu saya ingat saya pergi sekolah 6 tahun ke atas. Tengok cikgu kencing, habis buyur kahir. Tengok cikgu takut sampai terkecil-kecil. Ini budak itu. Budak sekarang 3 tahun dah nak bawa pergi sekolah. Dah berani naik van tau. Sendiri tau. Kita dulu diantar sampai kat depan pintu ambil. Budak kebulan lain lah. Jadi itulah dulu lain. Sekarang dah bijak semua. Budak yang umur 5-6 tahun dah boleh pegang handphone. 5 tahun apa? Main game, main apa. Kita kat mana nak kecil nak main agak tua-tua. Jadi kita punya belajar agama pun mesti sesuaikan dengan keadaan mereka. Kadang dikata, mak, kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Apa arti Tuhan? Siapa tu Tuhan? Jadi kita tak belajar. Tak boleh tanya. Tapi dia pergi sekolah, agama lain boleh beri keterangan. Dan kita tak isi. Dalamnya kosong. Lain isi. Itu dijaga baik-baik. Saya ada pengalaman lah. Orang ibu ni belajar agama. Baru ibu belajar. Tapi anak perempuan dia tak keluar dari sana. Dia cakap dengan saya, masa dia belajar tu, dia lagi sekolah, belum kahwin, dia pegang Bible. Tapi mak dia tak ada asuh dengan fahaman agama.
yang lain kasih keterangan yang dia boleh terima. Mau tak Ustaz? Tapi baru-baru dimarah lah. Sekarang dah macam kata orang dalam mud api lah. Alhamdulillah lah, ini macam-macam cerita lah. Yang satu orang adu saya, Ustazah, nak cakap tak dengan mak dia? Apa pasal? Anak dia ni kalau balik sekolah akan jumpa father dekat gereja. Padri tu dipanggil father. Nanti father tu kasih jam, kasih duit. Balik sekolah ni dia mesti jumpa. Jadi bapa dia pula itu padri. Okay, kita tak kuatkan dengan keimanan, dengan tauhid, dengan ketuhanan. Jadi rusak. Turun surah An-Nasr, surah An-Nasr. Iza jaa an-nasru wal fath. Ini turun, apa kata Allah? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila kota Mekah tu dapat ditakluk, kamu akan lihat berduyun-duyun masuk agama Allah. Bila ayat ni turun, Jibril datang, dia kata, ya Muhammad, kau lihat berduyun-duyun masuk agama Allah. Tapi akhir zaman berduyun-duyun keluar dari agama. Aku tak tahu. Sikit hari dulu kecoh dekat Belum 111 ada gereja. Kalau duduk sos, duduk senyap kan ada gereja kan. Katanya kalau hari minggu banyak mat-mat motor. Katanya Allah, mungkin dia pun macam orang lain, tapi dia bukan orang Islam. Sibuk tu dulu. Oh, kecoh sekali. Banyak orang lain masuk Kristian. Kalau hari minggu katanya kat gereja tu banyak, dia kata, tengok je lah mat-mat motor dia datang. Dia tidak apa. Sampai satu cerita yang saya terima, satu anak gadis dah masuk Kristian, tapi dia pakai tudung, dia pakai cross ni kat dalam ni, tinggal daerah Beduk. Dia tidak Allah tak. Tapi cerita ni pun masyhur. Kalau bila dia meninggal, nak dikebumikan, dah rahab dah kapan, lori Kristian datang. Tunjuk surat. Ini masuk Kristian. Jadi dia tuntut ini banyak. Allah tinggal daerah Beduk. Kita banyak orang yang melawan lagi. Kristian, alhamdulillah, ini semua tak diberi asas usul dalam. Dia anak tanya, kita dulu mana belajar apa arti Tuhan? Mana boleh tanya-tanya apa arti Tuhan? Siapa tu Allah? Mana boleh tanya? Itu dulu. Sekarang tak boleh, mesti kasih keterangan. Siapa tu nama Allah? Apa yang kita isi dalam hati kita yang namanya Allah? Kenapa kita mesti menyembah Allah? Tu kat sini ada dia punya sikit. Kenapa kita mesti menyembah Tuhan? Kerana Tuhan itu ada punya sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Sifat ketuhanan itu ialah terkaya daripada sekian alam, dan sekian alam berhajat kepadanya. Apa itu sifat terkaya daripada sekian alam? Yang sekian alam yang menjadi sifat ketuhanan, yang menjadi. Ini cakap tak lengkap. Apa itu sifat yang terkaya daripada sekian alam? Yang sifat ketuhanan, yang menjadi sifat ketuhanan. Ada kat sana? Ada? Ini tertinggal lah. Yang menjadi sifat ketuhanan. Sifat terkaya dari sekian alam yang menjadi sifat ketuhanan. Ini pun tak ada. Yang menjadi sifat ada. Yang menjadi sifat ketuhanan yang dinamakan sifat istirna. Ada 11. Tapi kita dah belajar 14. Apa itu sifat berhajat alam kepadanya? Ada 9 sifat termasuk di dalam sifat berhajat alam kepadanya yang dinamakan sifat iftiqaru ilaihi kullu ma adam. Yang kita sedang belajar sifat iftiqar. Alam berhajat kepadanya. Inilah sifat ketuhanan. Sini ada 9. Tapi kita belajar nanti 11. Sekarang yang ke 5. Hayat, hidup.
Alam ni berhajat kepada yang hidup. Sebab dia yang mentakdirkan, dia yang menjadikan, dia yang mengaturkan, yang hidup. Jadi hidupnya tidak ada kesudahan. Ini akan berhajat kepada siapa yang hidup tak ada kesudahan, hidup tak binasa, hidup tidak bergantung pada sesuatu, hidup tidak mengharapkan sesuatu. Siapa? Allah. Hanya yang namanya Allah saja yang ada sifat ini. Selain daripada Allah tak ada. Semua yang ada hidupan, kullu nafsin za'iqatul maut, mesti menghadapi maut. Mana ada yang hidup tak mati? Binatang ke manusia ke, semua akan mati. Kalau dikatakan malaikat, benda-benda gaib pun akan musnah bila Allah hancurkan alam. Jadi kita berhenti sini, nanti kita sambung lagi ayat ni kita ulang lagi insya-Allah. Wallahu a'lam ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi washabil kiram. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa qawmina innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazainika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Allahumma iftah lana wa li hadirina abwabal khair wa abwab barakah wa abwab ni'mah wa abwab rizqi wa abwab quwwati wa abwab sihhati wa abwab salamah salamatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.